TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton rancangan Mahir di Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali untuk hos anda selama 1 jam ini. Dan hari ini kita nak belajar subjek yang sangat-sangat menarik. Tapi sebelum itu saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Okey, adik-adik, pakailah mask bila berada di luar rumah. Basuhlah tangan selalu. Kalau tiada, pakailah gel pembasmi kuman. Lap tonyo-tonyo. Okey. Alright. Jadi kita nak tahu subjek kita apa hari ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya adik-adik di luar sana, suka tak naik bot? Macam saya, kalau macam saya suka naik bot. Tapi saya tahu naik bot je. Kalau nak buat bot tu, memanglah tak tahu. So hari ni kita nak belajar buat bot. Seperti anda lihat di sini, macam ada model bot kat sini ya. Tapi sebelum itu, jom kita perkenalkan dulu guru-guru kita yang akan mengajar subjek ini. Assalamualaikum, Cikgu Zahari. Waalaikumsalam. Tadi saya dapat panggilan daripada pihak TV lah. Kenapa tu? Katanya kita ada misi usaha kena pergi sana. Nampaknya macam penting tu. Penting sangat tu. Lepas tu kita kena ke sana dalam jangka masa terdekat ni. Kalau macam tu kita pakai kapal kita lah pergi ke sana. Ini nanti cepat selesai. Okey, jom. Wow. Belum pernah lagi kita di Seri Pentas ni tetamu datang menaik bot. Okey. Cikgu yang pertama, cikgu selamat datang. Cikgu Razmin dan Cikgu Zahari. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cikgu. Seronok tak naik bot tadi? Ada ombak besar ke? Okey semua? Alhamdulillah, selamat kami sampai hari ini. Alhamdulillah. Dapat juga tengok-tengok cikgu hadir di sini bersama kita untuk belajar menengah atas TVET, teknologi pembuatan bot, proses lofting bot. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang itu, tunggu dulu. Kita nak cikgu minta perkenalkan diri dulu satu dengan Cikgu Razmin. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Khairul Razmin bin Abdul Rahman, tenaga pengajar di Kolej Vokasional Pasir Gudang untuk menengah TVET lah bagi teknologi pembuatan bot. Okey cikgu, terima kasih. Cikgu Zahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahari bin Sadzali. Saya tenaga pengajar di Kolej Vokasional Pasir Gudang. Sama mengajar bagi teknologi TVET lah, untuk TVET. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Baiklah, pelajar-pelajar, saya rasa hari ini subjek yang sangat seronok untuk kita belajar. Saya yakin pelajar di luar sana sudah bersedia dengan nota dan pen. Tapi sebelum kita mulakan apa-apa cikgu, jom kita amalkan SOP dahulu. Saya minta Cikgu Razmin pakai gel pembasmi kuman untuk mengekalkan SOP di dalam studio ya adik-adik. Alright, dan Cikgu Zahari pula. Okey. Alright cikgu. Ya. Okey, cikgu. Yang atas meja ni, bot ni saya rasa yang dalam video tadi, sebentar tadi kita tengok. Betul, cikgu? Ya, betul. Ya. Ini adalah model kapal lah. Kalau dah macam bentuk macam ni, kita namakan dia kapal, bukan bot lagi dah. Okey. Tentang itu, cikgu, boleh cerita apa beza bot dan kapal? Untuk beza bot dan kapal ini dari segi saiz. Kalau bot ni biasanya kita panggil bot ni, dia saiz 60 kaki ke bawah tu kita panggil dia bot lah.
Maknanya kalau dia lebih daripada 60 kaki ke atas, Ya. itu kita panggil dah kapal lah. Dia dah satu kapal. Oh, faham cikgu. Jadi ingat tu adik-adik, jangan keliru antara bot dan kapal ya. Okey cikgu, untuk hari ini kita nak belajar proses lofting boat. Boleh cikgu cerita sikit objektif hari ini apa dia? Okey, objektif hari ini kita akan mempelajari bagaimana apakah itu line span dan lofting. Yang pertamanya lah kan. Yang keduanya kita akan membina sebiji rangka yang seperti yang di depan Syafika tu lah. Ya, ini. Itu kita akan bina rangka daripada struktur itu. Okey, menarik cikgu. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita menjemput Cikgu Zahari dan Cikgu Razmi untuk mulakan sesi kita. Okey. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, Ya. saya akan perkenalkan peralatan yang kita akan gunakan. Boleh cikgu. Secara realistiknya yang kita guna pakai di dalam pembinaan bot ni lah. Okey, kalau kita lihat sebelah kiri saya ni, ini adalah mesin-mesin utama yang kita guna pakai dalam pembinaan bot. Yang ini kita panggil dia sebagai mesin pencanai ataupun grinder lah. Mesin grinder. Okey. Ini Kita boleh tengok, ini mesin grinder. grinder. Yang ini cordless drill ataupun drill tanpa wire. Ya. Yang kita guna pakai bateri. Kemudian- Kalau cordless drill ni cikgu, Ya, ya. maaf, dia senang mudah untuk membina bot kerana dia tak perlukan Betul. Maknanya kita tak power payah source. perlukan sos mana-mana. Kita Ya. just guna sos bateri. Kecuali kelemahan dia ni kalau bateri habis, Ya, memang susah agak sikit lah susah kan. sikit lah. Kena Kita nak buat terhenti kerja. projek di situ. Ya, Okey. ya. Kemudian kita ada glue gun. Kalau realistiknya glue gun ni kita tak pakai lah. Tapi ini sebabkan kita nak bina model hari ini, kita Ya. bawa juga Okey. untuk mudahkan kerja-kerja kita lah. Okey, Kemudian kita ada lagi cordless yang kecil. Ini kalau bahagian-bahagian sulit yang agak kritikal, yang payah nak ni, kita guna pakai yang ni. Kemudian kita ada jigsaw. Jigsaw ni tujuan dia untuk kita nak memotong lah. Ya. Memotong bentuk-bentuk yang kita nak tu. Kemudian kita ada pembaris panjang, pembaris pendek. Dan kita ada satu kertas. Yang ni kertas ni penting. Yang ni kita panggil sebagai lofting paper. Lofting paper. Inilah kegunaan lofting paper. Maknanya daripada lofting paper ni kita terjemahkan jadi bentuk yang kita nak nanti besok. Okey cikgu. Jadi saiz ni ikut saiz model yang kita nak bina ya cikgu, saiz kita nak, kertas ni. saiz daripada saiz model yang kita nak tu berdasarkan daripada lukisan kertas lah Okey, yang kita cikgu. bina tu. Baiklah cikgu. Kemudian kita ada yang ini peralatan tambahan lah. Kita ada screwdriver, kita ada ini apa dia Fika? Yang kalau Fika tahu. ini tak silap saya ialah pelayar muncung tirus. Betul Ya, cikgu? betul Fika. Betul. Pandai. Okey. Alright, lepas tu kita ada apa cikgu? Yang ini apa Fika? Yang ini nampak macam pelayar juga cikgu. Tapi saya rasa mungkin sebab ada ketajaman di situ, kata cikgu. Ya, betul. Okey. Alright cikgu. Ini bahan yang kita akan gunakan ya Nanti untuk yang model. ini kita akan gunakan untuk model. Okey. Kita ada juga apik G. Yang ni apik G. Apik G. Yang ni kita panggil sebagai apik G lah. Ya. Apik G. Apik G ni sangat selalu digunakan untuk kemahiran hidup ya. Kalau di sekolah saya ya, memang betul. selalu Sekolah guna tu yang ada. ini. Sangat membantu. Kalau kita apitkan pada meja kaca dan plastik pun boleh cikgu ke kena mesti kayu juga? Dia kalau meja dengan plastik dan kayu tu agak kurang sesuai lah. Untuk meja plastik dengan kaca, agak kurang sesuai. Kurang sesuai. Sebab bila kita tekan dia Ya. takut pecah. Mestilah kayu ya cikgu. Kayu atau besi boleh lah. Alright cikgu. Baiklah, murid-murid sudah bersedia untuk membuat bot hari ini. Selepas rehat ni, cikgu akan menerangkan lebih lanjut tentang apa yang kita nak buat hari ini. Tapi sebelum itu, kita berehat sebentar dulu di Mahir Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembalinya ke Mahir di Didik TV KPM. Dan hari ini kita nak belajar buat bot khususnya untuk proses lofting bot. Dan tanpa membuang masa, cikgu-cikgu kita, Cikgu Zahari dan Cikgu Razmin boleh mulakan sesi pembelajaran pada hari ini.
Okey, baik. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, saya nak memperkenalkan apakah itu line span dan lofting itu sendiri. Okey, mari baik, kita tengok pada ni lah slide ni. Okey, line span itu ialah sebelum itu kita pergi ke line span, kita kenal dulu bot kita. Apa yang kita nak buat? Model bot kita berukuran 6 meter, 6 meter. Okey, dia skala daripada bot sebenar, kita akan buat model bot 1.5 meter. Ya, cikgu. So, dia punya skala ialah 1:4. Okey. Kita pergi bentuk yang sebenar bot kita. Kita ini adalah pandangan profil kita daripada atas ni. Pada pandangan pelan kita di bawah ni, dan pandangan bow di sini, dan pandangan stern di sini, pandangan belakang dia lah. Pandangan bow ni adalah pandangan hadapan dia. Okey. Ini pandangan bot yang sebenar. Okey, ini adalah barulah line span. Ini yang kita ini namakan barulah line line span. span. Adakah line span maksudnya kerana ia melibatkan lines, cikgu? Ya, betul. Ia melambangkan bagaimana kontur di bot tu sendiri. Okey, cikgu. Menarik tu. Okey, kontur di bot tu sendiri. Dalam istilah marine, lukisan ini pada pandangan hadapan pandangan atas tidak dipanggil pandangan atas, tapi dipanggil sebagai plan view. Plan view. Dia menampakkan pandangan atas pada bahagian bot. Pada pandangan sisi dia, kita panggil dia profile view. Macam side profile ya, cikgu? Dia profile. Okey. Okey, pada pandangan hadapan dan belakang kita bahagi dua. Sebab kita ketahui selalunya bot dia simetri, simetri. Oleh itu kita gambarkan pandangan belakang dia di bahagian kiri ni, dan di pandangan hadapan dia di belah kanan ini. Oh, dia macam tu. Okey? Baik. Yang bertanda W ini ialah nama dia waterline. Paras air. Paras air tu. Waterline. Dan F melambangkan frame. Ini yang kita nak belajar hari ini. Macam mana frame-frame ni bentuk dia nanti. Okey, cikgu. Okey? Saya perkenalkan frame pertama dulu. Okey, frame pertama bentuk dia macam ni lebih kurang. Okey? Frame kedua bentuk dia macam ni. Okay. Dimensi-dimensi ni kalau kata di kolej vocational pelajar perlu buat mengikut dimensi ni lah, Okey. mengikut dimensi ni. Okey. Ini frame ketiga. Dia punya bentuk lebih kurang sama, tapi bila kita buat nanti kita akan nampak perbezaan dia. Okey, cikgu. Frame Nampak ketiga. lebih kurang macam sama, Betul. tapi sebenarnya kita akan dapat perbezaan dia bila kita dah potong nanti. Okey, Seterusnya cikgu. frame 4. Ini frame 4. Dia makin membesar. Dan frame 5, terakhir sekali frame 5. Dia 5 frame sahaja untuk bot ini. Oh, untuk bot saiz yang kita pilih hari ini, Ya, betul. 5 frame 5 ya, cikgu? frame sahaja. 5 frame sahaja. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang kita Ya. panggil transom. Tapi transom itu kita tak termasuklah hari ini sebab transom itu adalah proses terakhir untuk frame yang terakhir kita sebenarnya. nak menutup bahagian belakang. Menutup baiklah. bahagian belakang. Cumanya dia Okey. berbeza saiz sikit lah Berbeza daripada frame saiz. yang lain. Okey, baiklah. Pada hari ini kita tidak belajar tentang transom, tapi kita ya. belajar tentang frame saja Frame ya. saja. Okey. Okey, dalam kita nak membuat frame ni, saya memberi kebebasan kepada Fika. Kita nak buat frame ni. Fika Jom. nak pilih frame nombor berapa kalau daripada 5 frame ni tadi? Okey, sebelum saya pilih, boleh saya tanya cikgu, antara frame bila 1, 2, 3 kita punya saiz ada nampak perbezaan? Ya, betul. ada perbezaan. Jika pada 4 dan 5 adakah ia sama atau masih berbeza? Ianya berbeza. 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 Okey. Baiklah, jom kita mula dengan yang senang cikgu. Frame 1 boleh? Frame 1 ya. Frame satu Okey, saya sebenarnya dengan Cikgu Razmi saya dah mudahkan Fika. Okey. kita dah mudah. Okey, itu Nampak yang saya nombor-nombor ni suka. macam terlalu rumit kan? Betul, cikgu. Okey, kami dah sediakan frame 3, 4 3, 4 dan 5. Boleh cikgu. Kita buat sama-sama lah cikgu, Jadi boleh? hari ini boleh. kita bagi aktiviti untuk Fika sekali dengan kita sekali lah. Okey, baik cikgu. Kita Saya akan pun dah belajar untuk kita nak plotting frame. plotting frame. plotting Okey. frame. Alright, cikgu, sebelum tu bila saya dengar perkataan plotting ni, boleh tak terangkan sikit apa maksud plotting? Okey, plotting tu proses di mana kita melukis lukisan yang sebenar, lukisan yang daripada kecil macam contohnya di skrin ni. Ini bukan lukisan yang sebenar, lukisan yang sebenar. Dia Betul. punya panjang sebenar. Betul. Okey. Kita lukis di atas kertas yang ada di hadapan Fika ni. Itu plotting. Okey. Kalau kata canggih sikit, kita sebenarnya kita boleh terus print.
Di kedai ya cikgu? Ya, terus print saja. Bagi saiz sebenar ya cikgu? Kalau yang canggih sekarang ni, mana yang Okey. dah agak sophisticated ni, Ya cikgu? dia dah guna CNC cutting. Oh, ada teknologinya. Dia dah pakai CNC cutting, dia tak perlukan ni lagi lah. Okey. Maknanya bila dia masuk dalam CNC tu terus direct potong pada material. Ya, betul. Itu bila kita kata teknologi sekarang yang menggunakan alatan canggih. Tetapi zaman-zaman dulu, bagaimana orang dulu membuat bot tanpa alatan tersebut? Macam mana dia buat plotting tu? Okey, itu sebenarnya pada zaman dahulu macam pembuat bot ni dia menggunakan pengalaman dia selama bertahun-tahun di lautan. Dia tengok macam mana karakteristik bot tu sendiri ya di lautan dan dia akan perbaiki balik pada bot yang baru dia buat balik semula tu. Oh, penambahbaikan Ya, ya cikgu? sentiasa ada penambahbaikan. Okey cikgu. Okey. Jadi yang orang yang lama-lama juga dulu, Ya. dia menggunakan kebanyakannya idea dia. Ya. Dia tak banyak rekod. Ya. Kalau kita tanya orang-orang dulu-dulu ada tak buat lines plan apa semua, tak ada. Tak ada. Tapi dia berdasarkan pengalaman dan juga insting dia lah. Ya, betul, Dia cikgu. untuk nak bina bot tu. Jadi zaman moden kita ini dengan pengalaman yang ada, kita mudahkan kerja dengan betul. teknologi yang ada ya cikgu? Ya, betul. Okey, jom kita mulakan. Okey, tak berpuasa jom kita buat. Ya. Gitu Fika. Okey. Sebelum kita buat tu kita perkenalkanlah Fika kena ambil pen Pen. Ambil pen lah color tu. mana yang Saya Fika guna suka. biru boleh ya? Biru, okey. Okey. Pembaris Zahari? panjang ni, Baris panjang. pembaris keluli yang Saya panjang. akan bagi Fika baris panjang satu Okey, dengan boleh. pembaris pendek satu. Bagi Alright. mudahkan kerja kita lah. Kerja kita mudah. Okey, tugas Fika sekarang ni nampak ada dot-dot yang warna hitam tu tak? Nampak cikgu? Jadi Dot-dot tugas warna Fika, hitam tu. Ha? just Sambungkan dia cikgu. sambungkan saja line-line. Sambungkan saja. Okey, mudah sangat cikgu. Sambungkan sahaja. Kalau ikutnya kita kena buat lukisan teknikal dulu, tapi kita tak sempat kalau Ya, kita nak buat kat cikgu. sini. Betul. Kita teknikal dulu. So kita dah mudahkan lah kerja sikit. Jadi mudah kerja kita dah siap-siap. Iya cikgu. Jadi seperti yang cikgu sebut tadi, saya membuat frame 4 ya cikgu? Ke Ya, frame empat. frame 6? Frame 4 je betul. 4, Frame cikgu 4. Razmi membuat Saya buat frame 5. 3. Frame 3. Cikgu Zahari frame 5. Cikgu Zahari 5. Okey cikgu. Jadi untuk size frame ni ya cikgu, kalau ikutkan pada bot yang kita nak, model bot yang kita nak bina pada hari ini 5 frame. Tetapi kalau botnya lagi besar bagaimana cikgu? Okey, Adakah? untuk bilangan frame ni sebenarnya bergantung pada saiz. Iya. Kalau bot-bot yang kecil, biasanya orang akan guna lebih kurang dalam 5 lah. 5. 5 ataupun kurang daripada itu 3 pun ada, tapi kebiasaannya orang pakai kalau bot-bot kecil lebih kurang 10 kaki dalam 5 frame. Okey cikgu. Ataupun ke 8 frame macam tu. Okey. Dia maknanya makin besar makin banyaklah dia punya Banyaklah frame dia. frame-nya. Ya, betul. Jadi tak semestinya frame tersebut, satu frame tu dia lagi besar, kita boleh menambah bilangan frame dia. Dia sebenarnya frame dia ni adalah tertulang dia lah kalau ikut dia ni. Tertulang. Penguat dia. Okey. Lagi banyak kita punya frame tu maknanya lagi kukuh kita punya bot tu. Kapal ataupun. Ya, betul. Okey, saya dah dah siap. sambung-sambungkan cikgu. Okey, jom kita tunjuk dekat anak murid kita. Iya. Hasil kita hari Okey. ni. Siapa yang paling cantik buat? Saya tak pastilah betul ke sekejap tak kita saya tunggu buat Cikgu ni Razmin. cikgu. Saya tak siap lagi. Okey, jom kita tunjuk ke kamera sedikit. Alright. Okey, saya punya hasil dia frame nombor 5. Nombor 5. Okey, besar je lebih kurang macam ni lah. Okey, cikgu, saya Okey. frame number 4. Saya punya nombor 3 Ya. Jika adik-adik di rumah boleh lihat perbezaan antara saiz kita ya. Tidak sama setiap frame. Ya. Okey, kalau Fika perasan, nampak tak sebenarnya dekat lukisan ni asal-asalnya ada satu garisan menegak dan satu garisan melintang. Nampak Betul tak? cikgu, nampak cikgu. Okey. Garisan menegak tu menandakan center line kita. Kita Center punya garisan tengah bot kita lah. Okey cikgu. Okey. Kalau yang garisan warna titik-titik ni, Okey. Yang putus-putus tu, garisan putus-putus. dia garisan datum ataupun kita ambil daripada waterline nombor 4. Kita tetapkan sebagai satu rujukan tempat. kita. Okey, itu ada cikgu. sebagai kita punya center line ataupun rujukan. Jadi okey. warna dia biru untuk menandakan waterline ya. Waterline, ya, betul. Okey. Nanti Alright, kita cikgu. cantum-cantumkan, kita akan nampaklah kenapa line ni penting. Okey cikgu. okey. Dan kenapa line-nya ada makna tak? Titik-titik yang lagi pendek dan garisan yang lagi panjang. Okey. Ha. Garisan panjang tu kalau dalam lukisan kejuruteraan, Ya, cikgu. dia memang standard. Satu garisan yang panjang dan diikuti dengan garisan yang pendek. Memang standard untuk garisan tengah.
Oh, ya cikgu. Okey. Garisan titik-titik yang apa pendek-pendek tu kan, putus-putus tu, yang Ya, sekata je putus-putusnya tu, itu adalah garisan tersembunyi sebenarnya. Objek yang tersembunyi, maksudnya dia tidak berapa penting, tapi sebagai rujukan kita. Sebagai itu rujukan kita mesti ada garisannya semasa membuat frame. Ya, betul. Untuk rujukan saiz frame yang lain juga ya cikgu. Ya, betul. Okey cikgu, teruskan cikgu. Okey, sekarang ni aktiviti seterusnya saya nak Fika gunting Gunting. bentuk yang tu. Bentuk yang Okey. Bentuk dah yang buat tu. Fika buat tu. Bentuk ini ya. Ya, betul. Okey Gunting saya kita cikgu. gunting. Alright cikgu, saya gunting sekarang ya. Ya. Okey. Okey, kalau kami dah mudah dah sebenarnya. Kami nak shortcut, kita Okey. bagi Fika kerja sikit. Okey, boleh cikgu. Kami nak ambil kami punya frame. Okey. Kami punya frame Dah ya. tersiap ya cikgu? Boleh tak? Boleh cikgu, tak ada masalah. Boleh tak? Boleh ambil. Sementara itu saya menggunting frame 4 saya. Ya. Okey. Frame 4. Frame dan Saya tak sabar ni selepas ni nak buat apa cikgu. kita tengok magic je lagi. Ya. Lagi kita Cikgu akan nak buat nampak, magic kita hari akan ni. tahu. Okey, ambil 4. Okey. Apakah itu? Okey, saya nak sebenarnya nanti nak kita bandingkan Fika punya hasil Lukisan nanti. dengan yang kita dah potong dah siap-siap lah. potong. Tengok sama ke tak ya cikgu? Betul. Ya, betul. Okey. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sikit waterline ni penting untuk kita tentukan pada awal-awal kerana kita nak pastikan tiada air melimpah keluar ya cikgu. Oh, waterline ni dia sebenarnya menunjukkan paras di mana Paras. air. air tu. Contohnya dalam kes ini, Ya. saya tunjuk balik di sini ya. Okey. Contohnya satu paras air ni jarak antara waterline ialah 43 milimeter. Milimeter. Untuk yang saiz boat inilah. 43 milimeter. Bagi waterline satu, dia berada pada boat sebenar, dia berada pada 10 meter yang pertama, 10 cm yang pertama. Oh. 10 cm pertama. Okey. 10 cm kedua, yang keempat dan kelima. Memang ukuran Sentimeter. 10 cm tu tepat ya? Ya, Atau betul. boleh Ini berubah? tepat. Okey Ini kita. cikgu. Dia ada satu lagi line sebenarnya. Paras air di mana bot ini beroperasi. Nama dia design waterline. Design waterline. Tapi kita tak letaklah sebab pada peringkat ini kita hanya pentingkan W1, W2, 3, 4 dan 5. Okey cikgu, Itu baiklah dia. cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Jadi, okey, teruskan cikgu. Okey. Seterusnya lepas ni kita akan susunlah frame-frame ni ke Setelah kita ke dapat hasilkan nanti titik lah. kita tengok hasil dia. Okey. Sekejap Betul ya tak cikgu. betul, sama tak sama. Okey. Dia tengok aktiviti kita nanti kita akan gabungkan semua frame-frame ni Okey. untuk kita nak membentuk satu rangka. Betul cikgu. Adakah penting kita mengetahui dan menguji saiznya dengan betul ya cikgu? Takut bocor pula nanti masuk. Cantik-cantik kita buat, tapi bila ke laut terus karam. Bahaya juga ya cikgu. Dia sebenarnya penting kalau ukuran frame tu betul tak betul ataupun sama tak sama, simetri tak simetri, itu penting. Okey Sebab cikgu. kita tak nak bila kita dah siap potong, Ya. rupanya sengit. Sengit Betul, sebelah cikgu. kanan, sengit sebelah kiri. Okey. Jadi kita tak cantiklah hasil dia nanti. Betul, Nanti cikgu. kapal yang kita dah hasilkan atau bot yang kita hasilkan pun sengit. Okey, akhirnya okey, saya dah telah siap siap, cikgu. kan? Okey, cuba kita tunjukkan kepada Okey. penonton. Cuba letak ni frame 5, frame yang kita dah buat ni dengan apa yang kita dah. Sama tak? Sama tak? Fika ni. Okey. Cuba Fika tekapkan pada frame Fika tu. Okey. Sama tunjukkan lah, pada cikgu, penonton. saya rasa. Okey. Okey. Dan kan? tengok waterline 4 tu ada kat mana? Cuba tengok. Okey. Kedudukan waterline 4 tu berada pada tempat yang kita potong tu. Ya. Okey. Tempat yang kita potong tu. Okey. Tepat Alright, cikgu macam ni ya. Ya, betul. Dia Okey. terbalik tu. Jadi waterline-nya di sini dan tepat pada lukisan yang kita telah lukiskan. Okay. Disebabkan Okey. oleh kita susun nanti di jig tu, Ya. frame-frame ni, Ya. sebab tu dia punya tulisan dia terbalik tu, frame 4. Frame tu. ya. Sebenarnya kedudukan ni macam ni. Kedudukannya macam Kedudukan ni. asalnya Macam macam ni, ni. ya, Tapi betul. oleh kerana kita pasang dia secara terbalik, jadi frame tu kita namakan dia Betul lah naik ke atas cikgu. Lagi mudah Takkanlah untuk kapal pasang macam ni. bot terbalik. Takkanlah kapal macam ni. Okey, alright cikgu. Okey. Okey cikgu, lagi satu soalan sebelum kita pergi berehat sebentar. Saya nak tanya, dari segi bahan cikgu, apa yang kita selalu gunakan untuk membuat model bot ni? Okey. Okey, untuk dari segi bahan, Okey. ada beberapa bahan lah yang kita boleh pakai. Ya. Antaranya papan lapis, plywood. lapis, plywood, Kemudian kita ada steel,
kita ada aluminium. Oh, steel agak susah sikit nak potong ya, kalau cikgu? steel agak susah sedikit lah nak potong. Sebab dia memerlukan pemotong macam tadilah yang saya tunjukkan tu, grinder tu. Ya, cikgu. Itu salah satu alat pemotong yang kita guna pakai. Okey, cikgu. Alright, cikgu. Itu dia, kita dah telah pun memotong kertas untuk melihat saiznya pada model yang kita buat hari ini. Tapi sebelum kita terus dengan pembelajaran pada hari ini, kita berehat sebentar dulu di Mahir Didik TV KPM. Kembalinya ke Mahir di Didik TV KPM bersama cikgu-cikgu kita hari ini yang akan mengajar kita proses lofting boat bagi subjek pembuatan boat dan untuk aras menengah atas TVET. Baiklah, sebentar tadi cikgu-cikgu kita telah belajar bagaimana hendak mengukur dan membuat frame-frame pada proses lofting boat. Okey? Dan sekarang ni kita nak teruskan pembelajaran pada hari ini. Seterusnya kita nak buat apa, cikgu? Okey, untuk aktiviti seterusnya, Okey. kita akan memasang frame-frame yang kita dah potong tadi Ya, cikgu. ke jig. Ke jig kita. Untuk kita nak dapatkan bentuk sebenar rangka yang kita nak bina tu. Ya, dan sebentar tadi kita telah memotong pada kertas untuk membuat model kita dan saya di sini telah menampal di atas strawboard bagi tujuan di studio, tapi kita sebenarnya kita akan lakukan pada plywood ya. Plywood. Maaf cikgu, plywood ya. Dan untuk tujuan di studio kita gunakan strawboard. Jadi lekatkan pada plywood ni sepatutnya ya cikgu. Sepatutnya kita akan lekat pada plywood dan kita akan buat proses pemotongan lah. Okey cikgu. Alright. Dan saya akan mulakan potongan. Baik, dan okey, cikgu okey. boleh teruskan pembelajaran. Okay, sama-sama kami pasang. Okey, baik. Okey. Untuk tujuan pemasangan ni saya akan minta Cikgu Zahari lah tunjukkan kaedah pemasangan kita pada jig Okey, kita mulakan dengan frame yang pertama lah. Frame pertama ini frame pertama kita. Okay, sila Okey Cikgu Zahari. cikgu. Frame pertama. Ya. Sementara kita buat ni cikgu. Ya, ya. Saya nak tanya cikgu, kalau contohnya kita gunakan teknik lofting boat ni pada kenderaan lain seperti kapal terbang kan, model arca dan juga model kereta ke, boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Oh, ya? Proses lofting ni maknanya apa-apa model kita boleh buat. Oh ya cikgu. Kita boleh terjemahkan pada apa-apa model. Kalau kereta api macam mana cikgu? Kereta api, orang tak buat lofting lah. Tak buat lofting kan, cara lain cikgu. Itu kaedah lain lah. Okey cikgu. Alright. Jadi Cikgu Zahari sedang menampakkan okey. frame satu ya. Saya ada sedikit penerangan lah mengenai macam mana kita nak pasang Silakan, frame cikgu. ni. Kita tak boleh main skru je sebenarnya. Ya. Okey. Kalau perasan pada frame ni, yang frame semua ni, contohnya frame 2 ni, Okey. kita ada garisan tengah lah di sini. Di ya. sini. Di sini garisan tengah ni. Garisan tengah ni kita selarikan dia dengan garisan tengah di jig ni. Jig ni kita dah buat garisan tengah ni. Saya tunjuk di ni juga. Okey, di jig ni dia ada garisan tengah lah setiap ni. Okey. Okey. Dan jig ni kita dah bahagikan dia 300 mm setiap satu frame ni lah. Jarak setiap dia. satu frame ni. 300 mm. Okey. Kerana 1500 kita bahagi 5 dapat 1500 bagi 5. Bagi 1500 bagi 5 300. 300. Sebab tu lah kita punya frame jarak dia 300 Ya cikgu. Bagaimana okey. cikgu buat garisan tengah tu kalau di atas jig tu? Okey, atas jig ni kita akan membagi dua lah jig ni. Kita Okey. akan bagi dua jig ni. Kita akan membagi dua jig ni. Dia punya jarak jig ni contohnya 200 bahagi contohnya 2, kita bahagi 2. Bagi Dapatlah dua 100 sini, 100 sini. Okey cikgu. Okey. Alright. Macam Okey, saya mana teruskan kalau pemasangan ni. kita tersalah potong cikgu? Ada tak kes kita tersalah potong dan boleh patah balik? Okey, kalau kes yang tersalah potong, kita tengok pada kecacatan tu. Okey. Kalau misalnya kecacatan tu agak kecil, kita boleh selamatkan lah. Okey. Maknanya just kita tampal ke ataupun kita alter balik ke. Ya. Tapi kalau dah melibatkan yang besar, Lagi besar? kita terpaksa buat balik. Okey Kita cikgu. buat semula. Okey, Cikgu Rasmi boleh suruhkan saya frame 3. Frame yang Frame ketiga 3 ya. Zari. Okey.
Okey, cikgu. Jadi kita dah nampak dah hasil sedikit daripada frame pertama, frame kedua dan frame ketiga. Jadi sebenarnya kalau proses pemasangan yang sebenarnya kita tak guna skru dah. Oh, ya. Kalau bolt yang sebenar, Betul. untuk saiz yang sebenar, sama ada kita guna ball and nut ataupun kita guna apik G tadi tu. Apik G. Yang Fika terangkan Yang, tadi tu. ya, cikgu. Jadi, cantuman tu menggunakan apa, cikgu? Cantuman Bolt maksudnya dan nut. ball and nut. Oh, ya, kita boleh cikgu. guna ball and nut. Dia kukuh ya, cikgu? Kukuh. Dan mesi tebalnya ikut saiz kayunya. Ya, betul. Saiz sebenar. Saiz sebenar. Kalau ikut Okey. sebenarnya saiz untuk buat kita buat frame ni, kita bukan buat pakai plywood. Okey. Kita akan guna yang kita panggil kayu beruti. Kayu geruti. Beruti. Beruti, cikgu. Dia Maaf. beruti. Dia kalau nak tunjuk kat Fika pun tak ada dalam studio. Okey, tak apa, cikgu. Selepas ni saya... boleh search nanti. Ya, search kayu nanti. Beruti tu. Okey, cikgu. Kalau contohnya cara cikgu Zahari sedang membuat sekarang, Ya. kalau kita terus ambil frame dan terus lekatkan pada jig, boleh ke tak? Kalau Tanpa ada garisan-garisan ni. Okey, kalau kita lekat terus pada frame, Ya. kita takut nanti sengit. Sebab tu perlunya ada line-line yang kita perlukan. Perlukan. Ah, Okey. Perlu ada line ni lah. Dia sebab apa? Kita nak dapatkan supaya bentuk board yang kita dapat tu simetri. Ya, cikgu. Itu yang Jadi, kita nak. pada lukisan kita ada line dan kekalkan line itu pada plywood kita. Betul. Okey, cikgu. Okey, Alright. sekarang kita dah masuk frame yang kelima. Ya. Frame yang kelima dan ini maknanya kita dah hampir kepada Penghujung siap lah. frame. Ya, okey. Okey, selesai sudah. Selesai. Kita menyusun 5 frame di sini, ya. Seterusnya kita akan memasang satu lagi structure, Syafika. Ya, cikgu. Sebab dia frame ni kalau saya goyangkan ni, nampak tak goyang? Dia tak goyang kukuh. kan? Betul, Masih cikgu. bergoyang. Masih Okey? bergoyang. Dan kita belum nampak lagi macam mana bentuk sebenar boat ni. Okey. Okey, kita akan pasangkan kayu ni lah, kayu list ni. Okey? Okey, pertama sekali kita akan pasang dia punya kill dulu Boleh lah. tak cikgu tunjuk sekejap dan nama je sekali ke Okey. bawah. Mungkin macam ni. Okey, cikgu. Ini Senang kita sikit panggil nak tengok sebagai saiz kill. ni. Okey. Kill. Kill Bahagian ni tengah. yang berada di tengah-tengah. Iya. Okey. Sebagai tulang belakang lah. Ini kalau kita panggil sebagai tulang belakang pada boat. Ini yang utama sebenarnya. Okey. Kalau tulang belakang kita tak kukuh, ibarat manusia lumpuh lah. Betul, cikgu. Tulang belakang sangat penting. Saiz ni macam mana kita tentukan, Okey, cikgu? kalau saiz dia mengikut kepada kategori boat yang kita nak lah. Okey. Ini sebab ini saiz model, jadi kita samakan je lah. Sesuai lah saiz ini. Sesuaikan dengan saiz model yang kita ada. Okey. Kalau ikut sebenarnya, kalau boat yang sebenar dia agak tebal. Dia agak besar. Betul, cikgu. Kenalah kukuh sebab struktur belakang. Ya, betul. Tulang belakang, ya? Tulang belakang kita, Okey. Ya, tiga hari. Okey. Ya. Okey. Di mana kita lekatkan ni? Di penghujung... Dia ada teknik untuk memasang dia. Ya, Kalau cikgu. kita perasan bahagian depan ni dia macam tergantung kan? Okey, kita akan mulakan dengan bahagian belakang Belakang dahulu. dulu. Kita tetapkan bahagian belakang. Okey. Okey. Okey, boleh cikgu ni. Jadi kita lekatkan dulu pada frame 5, ya? Lekatkan pada frame 5 dahulu. Kita Okey. gunakan skru. Right. Okey. Menggunakan skru juga, ya, cikgu? Kalau kita menggunakan skru juga. Kalau kita membuat berseorangan kerja ni, kita boleh gunakan apik G lah. Apik G untuk kalau- menetapkan kedudukan betul. kill ni. Ya? Okey. Okey, seterusnya saya tengok lagi mana struktur yang bergoyang kita boleh tetapkan. Okey, contohnya saya tetapkan di frame 3 ni, ya. Okey. Bagi adik-adik di luar sana yang ingin melakukan pembuatan proses lofting ni, pastikan anda memastikan keselamatannya menggunakan alatan-alatan Ya, kita pada hari ini, ya. Kayu pun kena tahu cara yang selamat nak gunakan dan juga alat-alatnya. Okey, kita depan ni kita akan cuba paksa dia tapi tak ada sampai kita paksa sangat. Nanti takut dia patah kayu ni. Jangan patah. Ya? Okey. Kayu ni takut dia patah, kita paksa. Kita paksa sikit. Ini kemahiran ni berdasarkan pengalaman lah. Kalau pelajar-pelajar yang baru mempelajarinya, kalau patah tu kita takkan marah sebab memang normal. Okey. Ini kalau kata kita ada teknik dia, kita akan lebihkan skru dulu, lepas tu kita baru masukkan. Kita tengok tahap kelenturan ni lah kayu ni. Jikalau dia tak lentur macam mana, cikgu? Okey, kayu ni dia ada sifat kelenturan dia Kelenturan. tersendiri. Kalau Ya. kata dia tak lentur tu, dia akan terus patah. Ataupun Jadi- kita langsung tak boleh nak bengkokkan dia. Itu dia. Ya, betul, cikgu. Kalau Ya. patah tu kena buka balik, ya, cikgu? Buka balik dan kita akan guna tukar balik. lain lah. Kita buat lain. Okey, Ah. cikgu. Okey, kalau terlalu susah untuk dilenturkan, kita hanya sambung je kayu tu.
terus sambung tanpa memikirkan lengkungan ni lah, terpaksa lah. Ya? Ya, cikgu. Sebab lengkungan ni, kalau kata kayu tu patah, dia maknanya dia lebih daripada kadar lengkungan natural bagi kayu. Natural ataupun kayu ataupun alat-alat lah. Contohnya besi pun sama. Kalau kita lentur, dia ada satu tahap dia akan terus bengkok. Betul, cikgu. Okey. Maknanya kalau kapal ni pembinaan dia sebenarnya kita akan melihat dia punya lengkung-lengkung ni melihat kepada natural kayu. Okey, natural cikgu. bahan dia sendiri. Okey, Okey, cikgu. sebagai tambahan, sebenarnya kalau untuk struktur yang sebenar, untuk bot yang sebenar, Ya, cikgu. kalau untuk bahagian keel ni kita bahagi kepada dua. Okey. Untuk yang lengkung tu kita buat lain. Untuk yang Ya, garis betul. yang tengah yang lurus ni kita buat lain. Jadi kita akan sambungkan sewaktu kita dah nak membentukkan dia tu. Oh, jadi betul. antara kayu lain dan kayu lain tu Ya, kita digabungkan? cantumkan dua. Oh, Cantumkan. cantumkan. Okey, cikgu. Boleh hulurkan ni struktur seterusnya. Ya. Kita akan bagi longitudinal pot. Okey, cikgu boleh tunjuk ke kamera sikit? Okay, ini namanya Bagi longitudinal kaca pot. Longitudinal pot. Kami labelkan siap-siap kerana sebenarnya kayu ni sama saja. Kayu ni sama saja. Kami labelkan siap-siap kerana sebab nak memudahkanlah kita Mudahkan ni, ya. proses Okey, pemasangan. Okey. Alright. Alright, okey kita pasang. Okey, Longitudinal cikgu menggunakan skru dan gam ya, cikgu. Ya, ya. Selain skru dan gam untuk model bot ni, kita apa lagi yang kita boleh guna? Oh, ya. Okey, Pot selain tambahkan. skru dan gam, kita boleh gunakan contohnya dama. Kalau kata keadaan yang sebenar lah. Okey. Dama kalau kata contohnya material dia besi, bahan dia besi, kita boleh terus welding atau melakukan proses kimpalan. Oh, kimpalan. Okey, cikgu. Sorry. Okey. Kami nak pasang ni sekejap Jadi inilah proses lofting ya. Kena satu persatu buat dengan hati-hati. Sebab tu kami datang berdua. Memang kerja ni sebenarnya berdua. Berdua. Kalau tiada orang lain, gunakan apik G. Apik G, ya betul. Dan dia akan memakan masa lah. Masa yang Betul. lama. Dia akan memakan masa. Sebab nak apik G lagi tu mengambil Okey, masa. satu lagi. Kita pasang pula struktur longitudinal starboard nombor 1. Okey. Ini nombor 2 yang belah atas ni. Okey, alright. Okey, nombor 2 ini. Jadi ini longitudinal juga ya, cikgu? Ya. Longitudinal longitudinal. structure nama dia. Structure. Okey, ditepi. Dulu yang ni. Okey, cikgu. Cikgu, memandangkan proses ni mengambil masa juga walaupun dua orang, ada tak kaedah lain untuk kita buat lofting pada bot, cikgu? Sebab Kaedah lain, contohnya kalau macam di kilang-kilang, dia akan membuat struktur yang besar-besar. Contohnya macam kapal kan besar kan. Okay, dia akan menggunakan teknologi CNC, mesin CNC. oh, yang cikgu sebut sebentar tadi ya? Betul. Okey. Dia terus buat teruslah struktur ni. Okey. Okey, kita pasang yang sebelah sini pula Boleh kita balikkan. Okey, cikgu. Sebentar tadi cikgu pun telah menerangkan kalau kapal besar lagi banyak kayu yang diperlukan ya. Okey, kita balikkan ya Fika. Okey, boleh cikgu. Untuk tengoklah hasil yang di depan ni. Ya, adik-adik hati-hati bila membuat proses lofting ni ya. Sebab ada yang kayu kita perlu kemaskan lagi dengan sengaja ya cikgu. Kita biarkan. Ya, betul. Okey. Ini yang saya pasang ni satu lagi adalah longitudinal pot nombor 2. Nombor 2. Longitudinal pot nombor 2. Okey. Nombor 2. Saiznya semua sama ya cikgu? Saiz kayu ni sama. Okey. Alright. Dari segi kelebaran dengan ketebalan dia sama lah. Okey. Okay. Jadi
Okey. Nama-namanya kena ingat ya. Skill longitudinal. Okey, dia macam contohnya sebelah sini nama dia pot, bahagian pot. Ya. Bahagian sini namanya starboard. Starboard ni kalau kata di badan kita, starboard ni belah kanan. Di sebelah kanan. Okey. Dia sebelah kiri. Sebelah kiri. Walaupun di simetri kita mesti mengetahui juga lah ya. Di bidang kanan. Okey. Kita ambil satu lagi bahagian badan. Okey. Ini adalah longitudinal port 1. Okey. Alright, cikgu. Okey. Memandangkan cikgu-cikgu dah sedia memotong frame ya. Kalau sebenarnya kita buat dari awal sehingga akhir, berapa lama nak buat ya cikgu? Mengambil masa berapa lama? Kalau proses yang sebenar, Ya. dia agak lama juga lah. Daripada kita lofting, daripada melukis, Ya. memotong, memasang, mencantum dan sebagainya, kurang-kurangnya makan nasi dalam seminggu. Seminggu. Kalau berdua lah. Ya. Kalau lagi ramai, tak dah. Okey, kita dah selesai memasang ni. Ya. Kita nak cantumkan yang bahagian depan tu. Barulah kita nampak struktur yang sebenar boot ni. Okey. Boleh cikgu. Untuk yang rangka ini kita hanya gunakan glue gun saja sebab dia tidak memerlukan Anda masih lagi bersama saya di Mahir Didik TV KPM bagi tajuk teknologi pembuatan bot. Nampak atas meja ni hari ni betul-betul kita buat bot ya. Tapi jangan terkejut, kita buat model sahaja dulu kerana saiznya macam ini. Dan hari ni kita fokus pada proses lofting bot. Baiklah cikgu, sebentar tadi kita telah melekatkan frame dan juga rangka longitudinal dan juga keel ya cikgu? Ya, betul. Boleh teruskan cikgu? Okey, macam inilah ya bentuk yang kita perolehi ya. Setelah kita cantumkan kita punya struktur longitudinal. Dan bila saya goyangkan memang tidak akan bergoyang lah frame ni ya. Kita dah matikan dia punya kedudukan dia ya. Okey. Tadi ada satu ni sebenarnya saya terlupa. Kita perlu menggunakan sesiku L untuk menegakkan struktur frame ni. Oh, sesiku jadi L. jangan peganglah ya cikgu, takut sengit. Dia boleh pegang. Okey. Sesiku L tu sebagai dia punya sokongan awal dia. Awal sebelum dia. kita skrukan. Okey cikgu. Untuk menegakkan struktur frame ni lah. Tujuan dia Iya. tu supaya kita dapat garis lurus lah. Betul. Tegak. Sebab dia dalam keadaan bentuk tegak. Okey, jadi gunakan siku L tadi. Siku L, ya. Okey, baiklah cikgu, kita telah melihat frame untuk bot. Tapi apakah rupa sebenar dia cikgu? Okey, kita ada surprise. Okey, surprise ya. Sebenarnya ni luar pembelajaran kita hari ni, tapi saya nak tunjukkan lah ya. Ya, betul. Okey, Cikgu, di sini kita silakan. dah siapkan dah. Alright, kita tolong tengok ni. Ya. Itu Okey, dia. kita cuba songkokkan, boleh ke tidak? Ya. Tengok muat ke tak tu? Ya, alhamdulillah muat. Okey, inilah dia. perfect. Inilah sebenarnya bentuk yang sebenar yang kita buat. Tapi ini yang kita namakan, ini adalah plating. Plating. Jadi tak termasuk dalam kita punya silibus hari ini. Ya, hari ini kita plating fokus pada hari ini kita fokus pada lofting sahaja. lofting Untuk kita sahaja. nak membina dia punya rangka. Adapun untuk proses plating, itu luar tajuk pula lah. Betul mungkin akan cikgu. datang. Nak tahu kan? Alright cikgu, alright. Sebelum kita mengakhiri rancangan pada hari ini, banyak yang telah kita belajar ya. Adik-adik di luar sana jangan lupa ambil nota penting hari ini, cara proses lofting boat ya. Jangan tertinggal apa-apa pun kerana setiap langkah itu sangat penting untuk hasil sebegini ya. Okey, cikgu sebelum mengakhiri saya nak minta kata sepatah dua daripada cikgu sebagai penutup rancangan kita pada hari ini. Silakan cikgu, mungkin cikgu Zahari dulu. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana anak murid meluangkan masa melihat proses lofting ni. Diharap kita dapat anak murid dapatlah mempelajari apa itu proses lofting ya dan lines plan. Sekian saja. Okey, cikgu Razmin. Okey, apa yang kita tunjukkan hari ini sebenarnya adalah sangat sedikit.
Jadi kalau para pelajar nak tahu lebih lanjut apa itu proses lofting, apa itu line split dan sebagainya, jadi kalau berminat untuk menyertai kami, Ya. boleh daftarkan diri ke College Vocational Pasir Gudang Okey, untuk bersama-sama dengan dengan tu. saya dan juga Cikgu Zahari. Zahari. Okey, cikgu, sebentar tadi cikgu telah tiba di Seri Pentas menggunakan bot di sebelah saya ni. Ya, betul. Sekarang ni kita nak tengok pula bot ni. Boleh cikgu terangkan sikit tentang struktur dan bahan mungkin? Okey. Ya. Okey. Bot ini kalau awak tengok dia punya nama dia ialah MV KVPG 01 ya. Ini adalah bot yang pertama kami buat di College Vocational Pasir Gudang lah ya. Okey. Model bot. Bukan bot, yang model pertama. bot. Yang Ya. pertama ya cikgu? Ya. yang pertama. Bahan yang Okey. digunakan untuk membina bot ni ialah plywood lah. Plywood yang nipis ya. Dan sedikit softboard, foam board nama dia. Yang ini menggunakan berapa frame cikgu? Okey, untuk yang ini 5 frame juga kita gunakan. Okey. Ya, 5 frame juga. 5 frame juga. Walaupun saiznya berbeza tetapi frame-nya jarak mungkin lagi dekat ya cikgu? Betul. betul. Okey cikgu. Alright, konsepnya sama saja Sama ya. saja. Alright, baiklah cikgu, terima kasih Cikgu Razmin dan juga Cikgu Zahari kerana bersama kita pada hari ini untuk mengajar kita proses lofting boat bagi menengah atas TVET, teknologi pembuatan boat. Baiklah, anda di luar sana, kita akan bersama lagi di Mahir Didik TV KPM pada waktu sama pada hari esok. Jadi setia bersama kami. Terima kasih kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Didik TV KPM